Ujian mendengar bahasa Melayu. Petikan pertama. Anda diberi masa selama 20 saat untuk membaca soalan bagi petikan pertama. Dengar petikan berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Belimbing pasir. Belimbing pasir ialah sejenis tumbuhan herba yang biasanya digunakan dalam perubatan tradisional. Belimbing pasir dapat ditemukan hidup meliar di lembah, tanah lembap, dan padang. Belimbing pasir digunakan secara tradisional oleh orang asli di Malaysia untuk menyembuhkan pelbagai penyakit. Air rebusan belimbing pasir berkesan untuk merawat penyakit buasir, darah tinggi, kencing manis, dan sakit buah pinggang. Anda diberi masa 10 saat untuk menyemak jawapan. Petikan pertama akan dibaca sekali lagi. Belimbing pasir. Belimbing pasir ialah sejenis tumbuhan herba yang biasanya digunakan dalam perubatan tradisional. Belimbing pasir dapat ditemukan hidup meliar di lembah, tanah lembap, dan padang. Belimbing pasir digunakan secara tradisional oleh orang asli di Malaysia untuk menyembuhkan pelbagai penyakit. Air rebusan belimbing pasir berkesan untuk merawat penyakit buasir, darah tinggi, kencing manis, dan sakit buah pinggang. Petikan kedua. Anda diberi masa selama 20 saat untuk membaca soalan petikan kedua. Dengar petikan berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Gambus. Gambus merupakan alat muzik tradisional warisan bangsa berasal dari Turki dan Arab. Gambus telah dibawa ke Kepulauan Melayu dan menjadi terkenal khususnya di Johor dan Sabah. Alat muzik ini menghasilkan irama yang merdu ketika mengiringi tarian zapin. Anda diberi masa 10 saat untuk menyemak jawapan. Petikan kedua akan dibaca sekali lagi. Gambus. Gambus merupakan alat muzik tradisional warisan bangsa berasal dari Turki dan Arab. Gambus telah dibawa ke Kepulauan Melayu dan menjadi terkenal khususnya di Johor dan Sabah. Alat muzik ini menghasilkan irama yang merdu ketika mengiringi tarian zapin. Petikan ketiga. Anda diberi masa selama 20 saat untuk membaca soalan petikan ketiga. Dengar petikan berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Promosi Pasar Raya Indah. Mari, selamat datang ke Pasar Raya Indah. Sempena sambutan ulang tahun kelima, Pasar Raya kami menawarkan potongan harga 20 hingga 70% bagi barang-barang terpilih seperti pakaian kanak-kanak dan barangan kulit. Bagi pembelian yang melebihi RM50 ke atas dalam satu resit pembelian, Anda layak menyertai cabutan bertuah.
Hadiah utama sebuah motosikal, di samping hadiah lain seperti peralatan elektrik dan perkakas rumah. Mari, datanglah beramai-ramai. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Anda diberi masa 10 saat untuk menyimak jawaban. Petikan ketiga akan dibaca sekali lagi. Promosi Pasar Raya Indah. Mari, selamat datang ke Pasar Raya Indah. Sempena sambutan ulang tahun kelima, Pasar Raya kami menawarkan potongan harga 20 hingga 70% bagi barang-barang terpilih seperti pakaian kanak-kanak dan barangan kulit. Bagi pembelian yang melebihi RM50 ke atas dalam satu resit pembelian, Anda layak menyertai cabutan bertuah. Hadiah utama sebuah motosikal, di samping hadiah lain seperti peralatan elektrik dan perkakas rumah. Mari, datanglah beramai-ramai. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Petikan keempat. Anda diberi masa selama 20 saat untuk membaca soalan petikan keempat. Dengar petikan berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Jualan murah. Sebuah pasar raya telah mengadakan promosi jualan sempena musim perayaan. Antara barangan yang ditawarkan ialah beras wangi dengan harga RM3 sekilogram. Oleh sebab tepung gandum dan gula pasir merupakan bahan utama untuk membuat kuih raya pada musim perayaan, pihak pasar raya telah menawarkan harga serendah RM1.50 untuk sekilogram tepung gandum dan RM2.50 untuk sekilogram gula pasir. Anda juga boleh mendapatkan sekilogram kacang tanah dengan harga RM3.50 dan satu paket margarin dengan harga RM2.50. Anda diberi masa 10 saat untuk menyimak jawaban. Petikan keempat akan dibaca sekali lagi. Jualan murah. Sebuah pasar raya telah mengadakan promosi jualan sempena musim perayaan. Antara barangan yang ditawarkan ialah beras wangi dengan harga RM3 sekilogram. Oleh sebab tepung gandum dan gula pasir merupakan bahan utama untuk membuat kuih raya pada musim perayaan, pihak pasar raya telah menawarkan harga serendah RM1.50 untuk sekilogram tepung gandum dan RM2.50 untuk sekilogram gula pasir. Anda juga boleh mendapatkan sekilogram kacang tanah dengan harga RM3.50 dan satu paket margarin dengan harga RM2.50. Anda diberi masa 10 saat untuk menyimak jawaban. Petikan kelima. Anda diberi masa selama 20 saat untuk membaca soalan petikan kelima. Dengar petikan berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Pengumuman. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pengumuman ini ditujukan khas kepada semua ahli kelab taekwondo. Satu perjumpaan akan diadakan pada 4 April 2018, iaitu pada hari Rabu, jam 3 petang di bilik operasi dan dijangka tamat pada jam 5 petang. Bagi yang menyertai kejohanan taekwondo peringkat daerah pada 7 April 2018, sila serahkan borang kebenaran waris kepada guru penasihat semasa perjumpaan.
Semua ahli hendaklah memakai baju T Kelab Taekwondo dan membawa buku catatan. Sekian, harap maklum dan terima kasih. Anda diberi masa 10 saat untuk menyemak jawapan. Petikan kelima akan dibaca sekali lagi. Pengumuman. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pengumuman ini ditujukan khas kepada semua ahli kelab taekwondo. Satu perjumpaan akan diadakan pada 4 April 2018, iaitu pada hari Rabu, jam 3 petang di bilik operasi dan dijangka tamat pada jam 5 petang. Bagi yang menyertai kejohanan taekwondo peringkat daerah pada 7 April 2018, sila serahkan borang kebenaran waris kepada guru penasihat semasa perjumpaan. Semua ahli hendaklah memakai baju T Kelab Taekwondo dan membawa buku catatan. Sekian, harap maklum dan terima kasih. Petikan ke-6. Anda diberi masa selama 20 saat untuk membaca soalan petikan ke-6. Dengar petikan berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Berita. Kuala Lumpur. Lebih banyak tempat awam akan diwartakan sebagai kawasan larangan merokok bagi memastikan Malaysia dapat mencapai sasaran menjadi negara bebas asap rokok menjelang tahun 2045. Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Hilmi Yahaya berkata, semua kawasan awam dalam negara akan dipastikan bebas sebarang bentuk kegiatan merokok. Beliau turut menyatakan bahawa hal ini selaras dengan prinsip utama Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, iaitu semua tempat awam adalah kawasan larangan merokok seperti yang telah dibentangkan dalam Konvensyen Rangka Kerja Kawalan Tembakau FCTC. Anda diberi masa 10 saat untuk menyemak jawapan. Petikan ke-6 akan dibaca sekali lagi. Berita. Kuala Lumpur. Lebih banyak tempat awam akan diwartakan sebagai kawasan larangan merokok bagi memastikan Malaysia dapat mencapai sasaran menjadi negara bebas asap rokok menjelang tahun 2045. Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Hilmi Yahaya berkata, semua kawasan awam dalam negara akan dipastikan bebas sebarang bentuk kegiatan merokok. Beliau turut menyatakan bahawa hal ini selaras dengan prinsip utama Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, iaitu semua tempat awam adalah kawasan larangan merokok seperti yang telah dibentangkan dalam Konvensyen Rangka Kerja Kawalan Tembakau FCTC. Petikan ke-7. Anda diberi masa selama 20 saat untuk membaca soalan petikan ke-7. Dengar petikan berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Iklan. Dewan Bahasa dan Pustaka akan mengadakan Minggu Penulis Remaja di Pusat Latihan Guru dalam Perkhidmatan Seri Tualang Temerloh Pahang pada 18 hingga 23 Mac 2018. Program ini terbuka kepada remaja berumur 15 hingga 17 tahun yang berminat dan pernah menghasilkan karya kreatif seperti sajak,
cerpen, dan esei. Borang penyertaan hendaklah dihantar sebelum atau selewat-lewatnya Mac 2018. Sebarang pertanyaan, hubungi urus setia atau penganjur di alamat Pejabat Minggu Penulis Remaja, Jalan Dewan Bahasa dan Pustaka, 50640 Kuala Lumpur. Anda diberi masa 10 saat untuk menyemak jawapan. Petikan ke-7 akan dibaca sekali lagi. Iklan. Dewan Bahasa dan Pustaka akan mengadakan Minggu Penulis Remaja di Pusat Latihan Guru dalam Perkhidmatan Seri Tualang Temerloh, Pahang pada 18 hingga 23 Mac 2018. Program ini terbuka kepada remaja berumur 15 hingga 17 tahun yang berminat dan pernah menghasilkan karya kreatif seperti sajak, cerpen, dan esei. Borang penyertaan hendaklah dihantar sebelum atau selewat-lewatnya Mac 2018. Sebarang pertanyaan, hubungi urus setia atau penganjur di alamat Pejabat Minggu Penulis Remaja, Jalan Dewan Bahasa dan Pustaka, 50640 Kuala Lumpur. Petikan ke-8. Anda diberi masa selama 20 saat untuk membaca soalan petikan ke-8. Dengar petikan berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Kedudukan calon di dalam bilik peperiksaan. Saleha ialah salah seorang calon yang akan menduduki peperiksaan. Di dalam bilik peperiksaan, dia ditempatkan sebaris dengan meja Haris. Kedudukan mejanya hampir dengan meja Nazim dan meja Kumar. Di hadapannya ialah meja Samad. Anda diberi masa 10 saat untuk menyemak jawapan. Petikan ke-8 akan dibaca sekali lagi. Kedudukan calon di dalam bilik peperiksaan. Saleha ialah salah seorang calon yang akan menduduki peperiksaan. Di dalam bilik peperiksaan, dia ditempatkan sebaris dengan meja Haris. Kedudukan mejanya hampir dengan meja Nazim dan meja Kumar. Di hadapannya ialah meja Samad. Petikan ke-9. Anda diberi masa selama 20 saat untuk membaca soalan petikan ke-9. Dengar petikan berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Catatan perjalanan. Encik Yazid ke Batu Werf, Pulau Pinang dengan menaiki kereta api dari stesen kereta api Kuala Lumpur. Apabila sampai di stesen kereta api Rawang, beliau membeli makanan dan minuman. Selepas itu, beliau membeli buah-buahan di stesen kereta api Tanjung Malim. Sebelum Encik Yazid membeli hadiah untuk ibunya di stesen kereta api Ipoh, beliau telah membeli majalah di stesen kereta api Tapa Road. Beliau sempat bergambar kenang-kenangan di stesen kereta api Bukit Mertajam sebelum meneruskan perjalanan ke Batu Werf. Anda diberi masa 10 saat untuk menyemak jawapan. Petikan ke-9 akan dibaca sekali lagi. Catatan perjalanan.
Encik Yazid ke Batu Wharf, Pulau Pinang dengan menaiki kereta api dari stesen kereta api Kuala Lumpur. Apabila sampai di stesen kereta api Rawang, beliau membeli makanan dan minuman. Selepas itu, beliau membeli buah-buahan di stesen kereta api Tanjung Malim. Sebelum Encik Yazid membeli hadiah untuk ibunya di stesen kereta api Ipoh, beliau telah membeli majalah di stesen kereta api Tapa Road. Beliau sempat bergambar kenang-kenangan di stesen kereta api Bukit Mertajam sebelum meneruskan perjalanan ke Batu Wharf. Petikan ke-10. Anda diberi masa selama 20 saat untuk membaca soalan petikan ke-10. Dengar petikan berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Kitaran hidup nyamuk. Sebelum mencapai tahap dewasa, nyamuk mengalami 4 peringkat kitaran hidup. Selepas menghisap darah, nyamuk betina dewasa akan bertelur antara 40 hingga 400 biji telur halus berwarna putih dan terapung di permukaan air. Dalam masa seminggu, telur itu akan menetas lalu menghasilkan larva. Larva akan makan bahagian kecil bahan organik yang terapung. Larva bertukar bentuk dan menjadi pupa. Pupa juga tinggal berhampiran dengan permukaan air dan bernafas melalui 2 tiub yang berbentuk seperti tanduk. Pupa tidak makan dan tidak minum. Nyamuk dewasa akan keluar daripada pupa apabila kulit terbuka selepas beberapa hari. Nyamuk dewasa hanya boleh hidup beberapa minggu sahaja. Anda diberi masa 10 saat untuk menyemak jawapan. Petikan ke-10 akan dibaca sekali lagi. Kitaran hidup nyamuk. Sebelum mencapai tahap dewasa, nyamuk mengalami 4 peringkat kitaran hidup. Selepas menghisap darah, nyamuk betina dewasa akan bertelur antara 40 hingga 400 biji telur halus berwarna putih dan terapung di permukaan air. Dalam masa seminggu, telur itu akan menetas lalu menghasilkan larva. Larva akan makan bahagian kecil bahan organik yang terapung. Larva bertukar bentuk dan menjadi pupa. Pupa juga tinggal berhampiran dengan permukaan air dan bernafas melalui 2 tiub yang berbentuk seperti tanduk. Pupa tidak makan dan tidak minum. Nyamuk dewasa akan keluar daripada pupa apabila kulit terbuka selepas beberapa hari. Nyamuk dewasa hanya boleh hidup beberapa minggu sahaja. Ujian mendengar bahasa Melayu tamat.